Kitab Qasamah, kitab sumpah atas pembunuhan, dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Sahal bin Abi Hathmah dan daripada Rafi' bin Khadij. Mereka berdua mengatakan Abdullah bin Sahal bin Zaid dan Muhayyisah bin Mas'ud bin Zaid keluar, yakni daripada Madinah, sehingga apabila mereka telah berada di Khaybar, mereka pun berpisah untuk fi ba'd ma hunalik, untuk keperluan mereka di sana. Tiba-tiba Muhayyisah mendapati Abdullah bin Sahal terbunuh. Lalu dia mengebumikannya. Kemudian dia kembali menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia dengan Huwayyisah bin Mas'ud dan Abdurrahman bin Sahal. Dia adalah yang paling muda di antara ramai-ramai yang pergi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu. Fadhahaba Abdurrahman liyatakallam. Abdurrahman mahu bercakap sebelum dua orang sahabatnya yang pergi bersamanya itu. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, "Kabbir, biarkan yang besar." Yang ini bercakap dahulu. Kabbir al-kubra fis sin, yakni yang lebih tua, yang lebih besar. Bahasa Arab ni dia guna lagu tu, yang lebih tua lah, lebih besar dari segi umum, yakni lebih tua lah. Biarkan yang lebih tua, yakni bercakap dahulu. Abdurrahman pun diam. Maka dua orang sahabatnya itu pun bercerita, dan Abdurrahman pun bercerita juga bersama mereka. Mereka menyebutkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang pembunuhan Abdullah bin Sahal. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun berkata kepada mereka, "Adakah kamu mahu bersumpah dengan 50 sumpah? Dengan begitu kamu akan berhak mendapat ganti rugi sahabat kamu yang telah terbunuh itu, ataupun kamu berhak membalas terhadap orang yang membunuh, mana saudara kamu itu." Qalu, mereka menjawab, "Bagaimana kami akan bersumpah sedangkan kami tidak menyaksikan peristiwa itu?" Nabi SAW bersabda, "Kalau begitu Yahudi akan melepaskan kamu, yakni dakwaan kamu, dengan 50 sumpah mereka." Qalu, sahabat-sahabat yang pergi berjumpa dengan Nabi tadi berkata, "Bagaimana kita akan menerima sumpah orang-orang kafir?" Bila Nabi SAW melihat begitu keadaannya, maka baginda memberikan bayaran ganti rugi kematian saudara mereka itu, saudaranya. Mana Nabi SAW memberikan aqlahu, diat. Aql itu dengan makna diat, ganti rugi atas kematian yang terbunuh tu. Yang ini kepada keluarga dia itulah yang berhak menerimanya. Diriwayatkan daripada Sahal bin Abi Hathmah dan Rafi' bin Khadij bahawa Muhayyisah bin Mas'ud dan Abdullah bin Sahal telah pergi ke sebelah Khaybar. Selepas itu mereka berpisah fi nakhl. Mereka berpisah untuk pekerjaan ni, buah tamar, untuk pekerjaan pada kebun tamar. Boleh juga kita kata fi nakhl. Ataupun fatafarraqa fi nakhl, mereka telah berpisah dalam kebun tamar. Boleh juga. Faqutila. Lepas itu Abdullah bin Sahal ini terbunuh. Mereka pun menuduh orang-orang Yahudi. Saudaranya Abdurrahman datang bersama dengan dua orang sepupunya, iaitu Huwayyisah dan Muhayyisah, pergi bertemu dengan Nabi SAW. Abdurrahman pun nak bercakap tentang keadaan saudaranya yang telah terbunuh itu. Dan dia di antara yang pergi itu, dia adalah yang paling muda. Dan Rasulullah SAW pun bersabda, "Kabbiril kubra," biarkan yang lebih tua.
duduk bercakap. Au qala, ataupun baginda bersabda, liyabda'il akbar, biarlah yang lebih tua memulakan percakapan ataupun bicaranya. Ya, dua lagi itu pun bercakaplah tentang saudara dia yang meninggal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, adakah kamu mahu bersumpah? 50 orang daripada kamu mahu bersumpah terhadap mana-mana orang di antara mereka, yakni di antara Yahudi itu. Dengan begitu, yakni kalau kamu sanggup bersumpah, yudfa'u bi rummati, orang yang kamu tuduh dia membunuh itu akan dikembalikan, akan dibawakan kepada kamu semua sekali. Semua sekali. Qalu, mereka pula berkata, ini adalah suatu perkara yang kami tidak menyaksikannya, suatu peristiwa yang kami tidak menyaksikannya. Bagaimana kami akan bersumpah? Nabi SAW bersabda, kalau begitu orang Yahudi akan melepaskan kamu, yakni dakwaan kamu, dengan dengan 50 orang daripada mereka bersumpah. Qalu, mereka berkata, wahai Rasulullah, mereka itu orang-orang kafir. Qala, perawi berkata, Rasulullah SAW pun membayar diat, memberi diat atas kematian yang terbunuh tu, Abdullah tu, min qibalihi, daripada pihaknya. Sahal berkata, saya pun masuk ke dalam kandang unta tu pada suatu hari. Tiba-tiba seekor unta daripada sekian banyak unta tu menyepak ataupun menendang saya. Qala Hammad menceritakan begini, ataupun nahwahu, lebih kurang begini maksudnya. Diriwayatkan daripada Sahal bin Abi Hasman daripada Nabi SAW nahwahu, sama maknanya dengan hadis yang tersebut tadi. Di dalam hadisnya ini disebutkan, maka Rasulullah SAW membayar diat kepadanya daripada sisinya. Tetapi perawi di dalam hadis ini tidak ada menyebutkan tiba-tiba seekor unta menendang saya. Itu tak ada. Dalam riwayat satu lagi dengan sanad satu lagi supaya tu juga binahwi hadithim, sama juga dengan makna hadis mereka yang tersebut sebelum ini. Diriwayatkan daripada Bushair bin Yasar bahawa Abdullah bin Sahal bin Zaid dan Muhayyisah bin Mas'ud bin Zaid, kedua-duanya ini adalah orang Ansar. Kemudian dia ni pula daripada Bani Harithah, keluar pergi ke Khaybar di zaman Rasulullah SAW. Pada ketika itu berlaku damai di antara orang Islam dengan orang-orang kafir. Itu pada masa tu masa perdamaian lah, suluh di antara orang Islam dengan orang kafir. Penduduk Khaybar itu adalah orang-orang Yahudi. Maka mereka berdua berpisah untuk keperluan masing-masing lah. Sampai di situ pisah, ni pergi kot ni pergi kot ni. Tiba-tiba Abdullah bin Sahal terbunuh. Didapati dia tu berada di dalam takungan air di sekeliling di pokok kurma. Takungan air di sekeliling pokok kurma. Didapati dia terbunuh di situ. Maka kawan dia tu, yang ni Muhayyisah, pun mengebumikan dia lah. Kemudian dia balik ke Madinah. Lalu saudara yang terbunuh, iaitu Abdurrahman bin Sahal, dengan Muhayyisah ni sepupu dia, Muhayyisah dan Huwayyisah pergi. Mereka pun sebutkan peristiwa itu kepada Rasulullah SAW, mana keadaan Abdullah yang terbunuh dan di mana dibunuh dia. Bushair mengatakan ketika dia menceritakan daripada orang yang sempat, daripada sahabat-sahabat yang dia sempat dengan mereka, bahawa Nabi SAW berkata kepada mereka, tahlifuna khamsina yaminan, itu dengan buang adat istifham itu. Atahlifuna, adakah kamu mahu ataupun sanggup bersumpah dengan 50 sumpah? Dengan begitu kamu berhak membalas terhadap pembunuh saudara kamu itu, ataupun kamu berhak mendapat ganti rugi saudara kamu yang terbunuh tu. Mereka berkata, wahai Rasulullah, kami tidak menyaksikan peristiwa itu dan kami tidak hadir
ketika dia tidak ada pada ketika dia dibunuh tu. Wa za'ama annahu, perawi mengatakan bahawa Nabi SAW bersabda, kalau begitu orang Yahudi akan melepaskan dakwaan kamu dengan mengemukakan 50 sumpah. Mereka pun berkata, wahai Rasulullah, bagaimana kita nak terima sumpah orang kafir? Bushair mendakwa ataupun berkata bahawa Rasulullah SAW membayar diat atas kematian Abdullah tadi daripada sisinya. Diriwayatkan daripada Bushair bin Yasar bahawa ada seorang lelaki Ansar daripada Bani Harithah dipanggil ataupun dikenali dengan Abdullah bin Sahal bin Zaid. Dia pergi bersama dengan sepupunya yang dikenali dengan Muhayyisah bin Mas'ud bin Zaid. Lalu perawi mengemukakan hadis sama seperti hadis Laith hingga kepada katanya, maka Rasulullah SAW membayar diat kepadanya daripada sisinya. Qala Yahya berkata, Bushair menceritakan kepadaku, qala akhbarani, dia kata Sahal bin Abi Hathmah menceritakan kepadaku, katanya seekor unta yang ditentukan sebagai bayaran diat itu telah menendang aku di kandang dia. Diriwayatkan daripada Sahal bin Abi Hathmah al-Ansari, beliau menceritakan kepada perawi di bawahnya, yakni Bushair bin Yasar, bahawa ada beberapa orang telah pergi ke Khaybar. Beberapa orang di kalangan mereka telah pergi ke Khaybar. Di sana mereka berpisah. Lalu mereka dapati salah seorang daripada mereka terbunuh. Lalu perawi mengemukakan hadis terusnya. Di dalam hadis itu perawi menyebutkan Rasulullah SAW tidak mahu menyia-nyiakan darahnya. Rasulullah SAW tidak mahu membatalkan atau menyia-nyiakan darahnya, darah saudaranya yang telah terbunuh itu. Kerana itu baginda memberikan diat berupa 100 ekor unta sedekah, unta zakat. Diriwayatkan daripada Sahal bin Abi Hathmah, beliau menceritakan kepada perawi di bawahnya, yaitu Abu Layla Abdullah bin Abdurrahman bin Sahal. Diambilnya cerita ini daripada beberapa orang dewasa dari kalangan kaumnya, bahawa Abdullah bin Sahal dan Muhayyisah keluar pergi ke Khaybar kerana kesukaran hidup yang dialami mereka. Muhayyisah pun pergi, datang balik lagi. Dia bercerita bahawa Abdullah bin Sahal telah terbunuh dan dicampakkan dia di satu mata air ataupun fakir, di satu takungan air. Nabi SAW pun pergi kepada orang-orang Yahudi itu. Lalu baginda berkata, kamu demi Allah membunuhnya. Sungguh demi Allah kamu membunuhnya kah? Ataupun macam mana? Maksudnya gitulah. Mereka kata, demi Allah kami tidak membunuhnya. Kemudian dia pun kembali sehingga pergi kepada kaumnya. Dia cerita, ni Ata ni Yahud, siapa tadi ni? Abdurrahman itu. Bukan Nabi SAW pergi lagi, tak lagi. Abdurrahman itu pergi kepada orang Yahudi. Dia kata, antum wallah qataltum. Mereka pun kata, yang orang Yahudi kata, wallahi ma qatalna. Kemudian dia pun balik. Siapa dia? Abdurrahman. Hak pergi dengan Abdullah. Dia pun balik, pergi cerita kepada kaumnya. Lepas tu pergi dia ni dengan saudaranya Huwayyisah, yang mana lebih tua lagi daripada abang dia, dan Abdurrahman bin Sahal. Ini Muhayyisah tadi pergi. Muhayyisah, Abdurrahman bin Sahal. Muhayyisah nak bercakap, dialah yang pergi sekali dengan Abdullah ke Khaybar tadi. Yang ni siapa dia? Muhayyisah tadi. Rasulullah SAW pun kata kepada Muhayyisah, kabir, biar lebih tua. Maksud beliau asin, bukan makna kabir itu biar hak besar. Kabir itu makna daripada kabir lah, kibar, besar kan dia. Jadi dalam bahasa Arab dia guna gitu. Misalnya kita kata huwa akbaru minni sinnan, dia lebih besar daripada saya dari segi umurnya. Dia kecek gitu. Kalau kita, dia lebih tua daripada saya, gitu kita kecek. Dia lebih tua, tak ada lebih besar dari segi umur gitu, tak ada. Maksud dia gitu. Supaya juga di sini dia kata kabir. Fatakallama Huwayyisah pun bercakap. Kemudian Muhayyisah baru kecek. Dia pun kata,
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun kata, imma an yadu sahibakum, sama ada mereka yang di puak-puak Yahudi itu membayar diat atas kematian saudara kamu itu, ataupun mereka mengisytiharkan perang, ataupun dalam setengah riwayat yu'dzanu biharbin, ataupun mereka menerima perisytiharan perang daripada kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun tulis surat kepada mereka berhubung dengan perkara ini. Mereka pun tulis surat balas yang di puak-puak Yahudi itu. Dalam surat tu apa dia? Inna wallahi ma qatalnahu, kami demi Allah tak bunuh dia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun kata kepada Huwayyisah dan Muhayyisah dan Abdurrahman, adakah kamu mahu bersumpah? Dengan begitu kamu akan berhak mendapat ganti rugi kematian darah saudara kamu, yakni kematian saudara kamu itulah. Mereka kata tidak, maknanya kami tak boleh bersumpah. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun kata, kalau lagu tu orang Yahudi bersumpah. Mereka kata mereka tu tidak Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bayar diat bagi daripada sisinya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hantarkan kepada mereka 100 ekor unta. Sehingga apabila dimasukkan unta-unta itu ke perkampungan mereka, Sahal berkata, seekor unta yang merah telah menendang saya, kata. Riwayat daripada Abu Salamah bin Abdurrahman dan Sulaiman bin Yasar, iaitu maula kepada Maimunah, isteri Nabi SAW. Mereka berdua meriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi SAW dari kalangan Ansar, bahawa Rasulullah SAW telah memperakui qasamah yang dipakai semasa jahiliyah. Yang ini hukum ataupun sistem qasamah yang diguna pakai semasa jahiliyah. Rasulullah memperakui sistem itu, yakni mengekalkannya. Satu itu sanak-sanak lain tu mithlahu, mana serupa dengan sebenar pada tu juga. Wa zada wa qada biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina nas min al-ansar fi qatilin idda'uhu ala yahud. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memutuskan begitu di antara orang-orang Ansar yang mendakwa seorang daripada mereka telah terbunuh disebabkan oleh orang Yahudi. Ini pun sepatutnya juga an-nas min al-ansar 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, sama seperti hadis Ibnu Jurayj. Gitu. Habislah situ. Kita balik semula. Jadi start sini malam ni. Tapi kita nak start dengan hak Imam Nawawi dulu. Sebab hak ni kebanyakannya kita ada hak ni. Walaupun hak Imam Nawawi ni banyak perkara tidak terang lagi, tidak jelas molek. Sepotong hari tidak terang lagu tu. Akan datang insya-Allah, kalau dah malam ni rasanya tak ada. Akan datang kita akan sambung. Sebab dengan bab ini berarti bermulalah dalam kitab Muslim ni hukum jinayah dalam Islam. Hukum jinayah dalam Islam berdasarkan hadis-hadis Nabi SAW. Dan perkara ni kita rasakan perlu penting. Hak semoleknya sampai sekarang ni sampai masanya orang Islam ni kena mengaji sungguh-sungguh. Bukan tak sanati universiti lah, tak payah universiti. Kita di Kelantan ni alhamdulillah mana ada kebebasan untuk mengaji hadis sampai ke peringkat ni. Mana kalau nak kira tempat-tempat lain universiti ni mengaji hadis. Masjid tak ada mengajar mana. Jadi alhamdulillah kita mengajar. Tapi hak pentingnya kepada kita sekarang ni, iaitu kita mengetahui hukum jinayah Islam. Sebab hak ni yang boleh dikatakan tidak dipakai, padahal hukum dia tu tak ada mansuh pun. Tak ada mansuh pun. Hak lain pakai, ibadat pakai, munakahat pakai, muamalat sudah banyak dah juga sekarang ni. Sikit-sikit sudah buat cara Islam hak tu, hak ni cara Islam lah. Tapi hak ni tidak. Bila nak dipakai? Apa kurangnya yang ada sehingga tidak dipakai setelah kita sudah merdeka sekian lama? Mana-mana negeri, bukan kita sajalah, negeri-negeri lain pun Islam itu merdeka daripada penjajah, tak jalan juga. Apa kekurangannya dan apa lebihnya orang lain daripada hukum Islam, hukum lain? Hak tu benda yang perlu kita tahu. Bila kita tahu, kita nampaklah kelebihan Islam dari segi hukum jenayah. Dan kalau kita tidak buat ni, semata-mata menunjukkan kebodohan kita saja.
semata-mata menunjukkan kebodohan kita dan ketinggalan kita. Benda tu ada pada kita, kita tak pakai. Kalau orang kafir tahu benda lagu ni, dia pun nak juga. Bahkan setengah-setengahnya dipakai oleh orang kafir juga. Dipakai oleh orang kafir. Kita kata orang kafir perkenal benda ni, padahal ada dah dalam hadis pun. Itu bendanya yang perlu diperjelaskan. Sebab daripada sini bermulalah kitab jinayah. Kitab cara hak murtad, cara hak curi, cara macam-macam lah. Zina akan datang. Seolah-olahnya Imam Muslim daripada cara dia buat ni, dia buat hamba. Sebelum pada ni kita baca cara hamba. Bila hamba ni sepatutnya orang tidak melaksanakan hak lagu ni hamba lah juga. Kalau orang merdeka sungguh, dia tidak melaksanakan benda ni. Kalau merdeka sungguh, kita boleh buatlah apa yang kita nak buat. Apa nak kita takut dengan takut orang kata, takut gitu gini. Kita takut tu macam hukum kita ni zalim, bercanggah dengan peri kemanusiaan. Masalahnya perkara yang utamanya pada anak, orang Islam tu sendiri tidak tahu sebenarnya hukum Islam. Bukan dia tidak tahu, masalahnya orang ramai ni bukan tidak tahu. Hak sembahyang dan hari banyak perkara lagi dia tak tahu. Padahal dia nak buat. Tu usahkah hak ni hak tak tahu, lama mana nak tak jalan. Macam mana dia nak tahu? Apalagi kalau tak belajar, duduk belajarnya cara hak tu. Tak tahulah, tak akan tahu. Baiklah. Kita tengok hak dalam Imam Nawawi dulu. Qasamah tu daripada qasam lah. Maknanya sumpah. Sumpah ni bukan sebarang sumpah. Sumpah atas pembunuhan seseorang. Lepas tu dia adalah bentuk-bentuk dia yang tersendiri. Dan lepas tu ada khilaf, ada hak sepakat, ada khilaf tentang perkara ni. Sumpah ni tidak seperti sumpah lain. 50 sumpah, 50 orang sumpah bahawa gini-gini. Hak tu pula menafikan 50 orang bahawa dia tidak bunuh. Dan benda ni tak ada. Orang kafir tak pakai. Undang-undang kafir tak ada. Sedangkan ini satu keistimewaan undang-undang Islam. Tak apalah, dari segi kelebihan dia kata kan kita bincang kemudian. Hak ni hak ni dulu. Jadi saat ni kita baca huwayyisah muhayyisah. Begitulah hak lebih sahih. Imam Nawawi pun kata gitu. Walau bagaimanapun ada juga yang dibaca muhaisah, huwaisah, ada juga. Boleh juga lagu tu, nama dua orang tu kan, boleh juga. Tak apa. Lepas tu Imam Nawawi dia ambil hak Qadhi Iyad. Sebab Qadhi Iyad adalah syarah Muslim ni lebih dulu lagi. Imam Nawawi rujuk banyak kepada Qadhi Iyad itu. Boleh katakan dia tak tinggal, ada sama. Qadhi berkata, maksud Qadhi itu Qadhi Iyad lah. Hadis qasamah ini adalah salah satu prinsip syarak dan salah satu kaedah penting dalam hukum Islam, dan salah satu rukun daripada rukun-rukun kemaslahatan, yakni kebaikan orang ramai. Di sini terletaknya pada hukum ni kebaikan orang ramai. Dia kata. Dan ulama semua sekali dari kalangan sahabat, tabi'in dan yang selepas mereka di setiap negeri, Hijaz ke, Syam ke, Kufah ke, lain-lain ke, semua berpegang dengan hadis qasamah ni, dengan kaedah ni. Cuma ada perbezaan lah sikit sebanyak, tapi asasnya apa ni, qasamah tu diterima pada dasar. Tidak kata tertolak sama sekali, tidak. Cuma adalah perincian dia seperti akan kita terangkan akan datang. Walaupun mereka berbeza dalam cara mengambil apa ni hukum qasamah, tapi asas qasamah itu diterima. Dan ada juga diriwayatkan daripada sekumpulan ulama, mereka membatalkan qasamah ini dan tidak boleh dihukumkan dengannya semata-mata. Tidak boleh dihukumkannya dengan semata-mata, dan tidak boleh diamalkannya diamalkan dengannya. Yang ni nak amal hukum ni, nak bunuh orang apa dengannya semata-mata, tak boleh. Ada yang berpendapat begitu. Di antara mereka ialah Salim bin Abdullah, Sulaiman bin Yasar, Hakam bin Uyainah, bukan Uyainah, Utaibah, silap. Hakam bin Utaibah, Qatadah, Abu Qilabah, Muslim bin Khalid, Ibnu Ulayyah, Imam Bukhari. Bukhari boleh. Bukhari
dan selain mereka. Riwayat daripada Umar bin Abdul Aziz ada dua. Satunya, dia supaya orang lain terima pakai. Terima pakai itu seperti yang kita akan sebutlah akan datang. Satu lagi, tidak pakai. Tidak pakai itu maksud bukan secara mutlak. Sebab pakai juga, cuma tidak secara mutlak. Adalah bentuk-bentuk dia seperti kita akan sebut akan datang. Sebab kalau kita tengok Imam Malik dan Imam Ahmad, siapa dia boleh dengan qasamah ni saja boleh bunuh orang yang didakwa. Tapi kalau mazhab Syafi'i dan Hanafi tak boleh bunuh. Kok mana-mana pun kes qasamah ni tak boleh bunuh. Orang yang didakwa tak boleh bunuh. Dia paling tinggi dia. Situ ada khilaf. Jadi hak kata tak saya pakai ni, tak saya pakai sama mana? Tak saya pakai langsung ke? Ada, tidak. Pakai juga. Baiklah. Orang-orang yang terima hak ni, qasamah ni, selisih pendapat pula. Dia kata kalau pembunuhan itu sengaja, adakah wajib qisas dengan qasamah ni? Kebanyakan ulama Hijaz mengatakan wajib. Inilah pendapat Zuhri, Rabi'ah, Abi Zinad, Malik dan anak-anak buahnya, Laith, Auza'i, Ahmad, Ishaq, Abi Thawr, Daud Zahiri, dan ini juga qaul qadim bagi Imam Syafi'i. Maknanya berdasarkan qasamah ni boleh dihukum bunuh yang ni terdakwa. Boleh dihukum bunuh orang yang kena dakwa tu, kalau sekiranya dakwaan itu dakwaan membunuh dengan sengaja. Membunuh dengan sengaja. Dan diriwayatkan daripada Ibnu Zubair, Umar bin Abdul Aziz, qala Abu Zinad, qulna biha, kami berpegang dengannya. Sahabat-sahabat Nabi SAW mutawafirun, ketika mereka itu ramai lagi. Dan saya fikir mereka itu 1000 orang lagi. Famakhtalafa fi minhum ithnan, tak ada 2 orang pun berselisih dalam perkara ni dari segi menerima hukum qasamah ni. Ini kata Abu Zinad, maknanya sahabat-sahabat itu ramai yang terima. Orang-orang Kufiyun, Abu Hanifah, Thawri dan lain-lain, dan Syafi'i radhiyallahu anhu dalam qaul asah, hak lebih sahih. Tadi qaul qadim, tadi serupa dengan golongan yang pertama. Ni golongan hak yang kedua, pendapat yang kedua. Hak ni hak asah. Dia kata tidak wajib qisas. Walaupun dakwaan itu dakwaan membunuh secara sengaja. Hanya wajib diat sahaja. Diat ini bayaran ganti rugi. Inilah yang diriwayatkan daripada Hasan Basri, Sya'bi, Nakhai, Uthman, Al-Laythi, Hasan bin Salih, dan diriwayatkan juga lagu ni daripada Abu Bakar, Umar, Ibnu Abbas, Muawiyah radhiyallahu anhu. Mereka berpendapat paling tinggi dia kena diat, ataupun tak ada kena apa-apa. Siapa kena bunuh tak ada. Ini golongan yang kedua. Golongan yang pertama, siapa ke situ boleh bunuh pun boleh jadi. Mereka berselisih pendapat pula tentang orang yang akan bersumpah dalam qasamah itu. Sebab tu anda kata dah Imam Nawawi sebut ni, dia sebut secara umum kepada orang yang sudah ngaji dah, tahu dah cerita dia ni, dia faham dah, boleh ambil dah. Tapi kepada orang yang tidak pernah terdedah dengan benda ni, tak apa jejak ni, dia ayat tak apalah, kita baca dia sejauh mana dia ayat. Mereka berselisih pendapat tentang orang yang nak bersumpah dalam qasamah. Malik dan Syafi'i dan jumhur ulama mengatakan pewaris-pewaris bagi orang yang terbunuh itu yang akan bersumpah. Yang ni orang-orang yang berhak menerima pesaka daripada orang yang terbunuh tu. Hak itulah yang akan bersumpah. Dan mereka mendapat hak mereka dengan bersumpah 50 sumpah. Mereka berpegang dengan hadis ni. Mana hujah mereka? Kena keluarga hak terbunuh tu ataupun pewaris dia yang bersumpah pegang dengan hadis yang sahih ini. Dan di dalam hadis ini disebutkan dengan jelas bahawa sumpah itu dimulakan dengan pendakwa, mudda'i, dimulakan dengan pendakwa. Ini berbeza daripada kaedah pendakwaan lain hak biasa, iaitu mengikut kaedah al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man ankara. Bukti perlu diberikan oleh pendakwa, bukan sumpah. Wal yamin 'ala man ankara, sumpah perlu diberikan oleh orang yang menafikan dakwaan ini, orang yang tertuduh lah. Jadi sumpah daripada pihak tu ni tak.
Hak ni kecuali, kes ini kecuali mengikut puak-puak ni lah, mengikut kumpulan ni. Dan hadis ini sabit daripada banyak turuk yang sahih, banyak riwayat yang sahih, la tandafi', yang tidak tertolak, kata dia. Maknanya sumpah ni kena mula dengan pihak pendakwa, bukan pihak yang didakwa. Sumpah berbeza daripada kes-kes pendakwaan lain. Malik berkata, perkara yang disepakati, yang diijma'kan oleh a'immah dahulu dan kemudian, kata dia, bahawa mudda'i, pendakwa, memulakan sumpah. Sebab apa? Sebab pihak mudda'i, pendakwa, sudah jadi kuat dengan adanya lauf. Dia kata, dengan adanya lauf. Lauf ini satu istilah dalam kes pembunuhan jenayah, iaitu ada bukti-bukti, tanda-tanda, petunjuk-petunjuk bahawa dia ni kena bunuh, dan kena bunuh oleh pihak tertentu. Kalau ada lagu tu, itu laut orang panggil. Qadhi berkata, puak-puak ni dia mendhaifkan riwayat orang yang meriwayatkan dimulakan sumpah tu dengan mudda'a alaihim, yang ni orang yang kena dakwa. Jadi pihak yang kedua ada lagi sekumpulan lagi, dia kata kes ni, qasamah ni, hak kena sumpah dulu siapa dia, iaitu hak kena dakwa, bukan yang mendakwa. Hak kena dakwa tu kena bersumpah dulu. Jadi puak-puak ni, hak saat ni, golongan yang pertama ni, dia kata pegangan dia ni dhaif, hadis-hadis tu dhaif. Dia pegang dengan hadis hak ni, hak saat ni, hak kata pendakwa dulu diminta bersumpah. Hak ni sahih, kata dia. Dia kata dhaif lah tu. Ahlul hadis berkata, ni Nawawi kata, riwayat ini waham. Waham daripada perawi-perawi ini, kerana dia menggugurkan ibtidak dengan yamin mudda'i, walam yadhkur raddal yamin, dan dia tidak ada menyebutkan sumpah balas. Dia tidak sebut di sini. Dia kata riwayat ini ada waham perawi. Waham ke mana? Kerana dia menggugurkan, dia tak ada sebut di sini pendakwa tu kena sumpah dulu. Lepas tu tak ada sebut juga dalam hadis ni, bukan semua, ada di antaranya tadi yang tak ada sebut. Hak tak ada sebut je lah maksudnya. Tak ada pula suruh sumpah balas, tak ada. Dia kata, jadi orang yang mengatakan suruh orang yang terdakwa tu bersumpah dulu, dia kata ni buat ni waham, kata dia. Sebab apa? Dia tidak meriwayatkan hak kena bersumpah dulunya. Memang ada hak suruh bersumpah ni, hak suruh bersumpah orang yang kena dakwa, tapi hak ni kemudian, bukan dulu. Hak suruh bersumpah dulunya pendakwa tu. Dia buat hak pendakwa tu, kata dia. Sebab tu dia waham ni, perawi ni waham, kata dia. Sebab tu dia tak sepakat. Jadi sepadahalnya hak mudda'a alaihim tu sumpah balas. Dia tu sebut sumpah balas tu sebagai sumpah yang permulaan. Ni dia kata dhaif lah. Dan kerana orang yang meriwayatkan hak mula dengan mudda'i, mudda'i ni pendakwa, mudda'a alaihi yang terdakwa. Orang yang meriwayatkan sumpah ni, sumpah qasamah ni kena start dengan pendakwa ziyadah. Riwayat dia ni orang panggil ada tambahan daripada riwayat orang yang mengatakan sumpah itu perlu diberikan oleh orang yang kena dakwa. Dan tambahan perawi ni, ziyadah ini ziyadah thiqah, bukan thiqah ramah ni, maqbulah, boleh diterima. Hak tadi kita terima, yang kena dakwa pun sumpah, kita terima tu, kata dia. Tetapi masalahnya hak yang mendakwa ni pun bersumpah juga. Gitu. Dan riwayat-riwayat ni sahih, banyak tariknya, kata dia, masyhur pula. Jadi wajib kita beramal dengannya. Yang ni mengikut hak saat ni lah, hak golongan yang pertama tu. Dan riwayat orang yang terlupa tidak boleh nak lawan, kata dia, dengan hak ni, riwayat hak ni.
Dan semua orang yang mengatakan tidak wajib qisas pula. Orang yang berpendapat kata kena diat saja, paling tinggi kes qasamah ni kena diat saja. Dia kata kena mulakan dengan yamin mudda'a alaihim. Yang ni sumpah orang yang kena dakwa. Dia kata wa ajma'al ulama ala annahu la yajibu qisas wala diyah. Ni Imam Nawawi sebut. Ijma' ulama bahawa tidak wajib qisas dan tidak wajib diat dengan semata-mata dakwaan yang tidak disertai dengan adanya syubhah yang mana menimbulkan berat sangka bahawa memang golongan tertentu atau orang tertentu telah melakukan pembunuhan itu. Semata-mata dakwah saja tak boleh. Dia kata semua terima. Waqtalafu fi hadhihi syubhah. Mereka berselisih pula tentang syubhah ni. Syubhah ni hak yang diambil kira, yang mewajibkan dikenakan qasamah ni. Dan ada 7 bentuknya. Imam Nawawi perinci kaklah di sini. Dia sebut dari segi beberapa bentuk syubhah yang mana boleh nak dimasukkan di bawah kes qasamah ni, boleh. Iaitu 7 bentuk dia kata. Yang pertama gini cerita. Ni kita baca Imam Nawawi. Yang pertama gini. Orang hak kena bunuh tu semasa dia masih hidup lagi, dia memang kena tikar, kau kena bedil, kau kena apa, kau tak kira lah waktu tu. Tapi orang jumpa dengan dia tu, dia tak mati lagi. Dia tak mati lagi, dia masih hidup lagi. Dia kata dami inda fulan. Dia kata saya telah dibunuh oleh si fulan. Dia kata saya telah dibunuh oleh si fulan. Dialah yang telah membunuh aku atau memukul aku, walaupun tak ada kesan. Tak ada kesan. Dia repih tekak kau, tak ada kesan darah ke apa, tak ada. Misalnya dari segi zahir ni tak usah kira lah, doktor cek tu suku tu postmortem pula tu, tu perkara lain. Ataupun dia yang melakukan begini, yang membuatkan aku ni mati, nak mati ni, atau dia melukakan aku dan dia menyebutkan sengaja orang tu buat ke dia. Hak ni kes satu bentuk. Lagu ni mewajibkan qasamah. Lagu ni di sisi Imam Malik, Laith dan Malik mendakwa. Ini di antara yang disepakati, diijma'kan oleh a'immah dahulu dan kemudian. Tapi Qadhi Iyad berkata tak ada orang lain, fuqaha negeri-negeri lain yang berpendapat begini selain daripada mereka berdua. Padahal Qadhi Iyad ni dia orang Maliki juga. Dia pun kata ni pendapat Malik ni beza daripada orang lain. Selain daripada mereka berdua tak ada meriwayatkan lagu ni. Sekalian ulama yang lain tak sependapat dengan mereka berdua ni. Falam yara ahadun ghairuhuma fi hadha qasamah. Dan setengah-setengah ulama Maliki dia mensyaratkan adanya athar, kesan luka kah untuk jadi qasamah. Malik dia berhujah dengan cerita kisah Bani Israel. Kisah Bani Israel. Dia pegang dengan itulah, faqul nadribuhu bi ba'dihha kadzalika yuhyillahu al-mauta. Lepas tu bila orang tu hidup, orang tu pun cerita tentang orang yang membunuhnya. Malik pegang dengan hak tu. Malik juga berpegang begini, sebab pembunuhan ini dia berlaku dalam keadaan orang tak tahu. Biasanya orang melakukan pembunuhan dia tidak bunuh depan orang. Memang dia nak suruh lepas tu, dia lagu tu lah, dia cari tempat sulit. Kalau kita nak nanti ada saksi, berat lah kata dia. Tak lepas semua lah orang yang bunuh tu. Dia kata falau syaratna asy-syahadah, kalau kita mensyaratkan ada saksi dan kita membatalkan, kita tak mengendahkan, tak mengambil kira kata-kata orang yang luka tu, kena bunuh tu, dia tak mati lagi sat ni, adda dzalika ila ibtalid dima, kata dia. Ini membawa kepada hilang sia-sia darah orang ramai, nyawa orang ramai, kata dia. Biasanya qalu li annaha halatun yutaharra fiha al-majruh, yataharra al-majruh as-sidq wa yatajannab al-kadhib wal ma'asi. Sebab dalam keadaan ini orang nak mati ni biasanya, Imam Malik kata, ni alasan dia. Dia
tak kecap lauk. Dia kecap betul. Kalau dia kata orang ni dia tidak tuduh, tak ada pasal. Kalau kita nak nanti ada saksi, bila nak ada saksi, orang nak bunuh orang dia cari dah tepat. Dan dia tidak akan berdosa, dia tidak akan buat maksiat dekat nak mati ni, kata dia. Dia akan berbekal dengan kebaikan, takwa. Dia akan kecap betul. Dia tak akan kecap tak betul situ. Jadi semestinya kita terima kata-katanya. Terima Malik kata. Ulama-ulama dalam mazhab Malik pula berbeza pendapat pula dalam perkara ni. Hak kata kalau terima saksi. Kalau saksi tu berapa orang? Hak saksi, hak dia kata tu pula. Kalau kes orang tu kena bunuh, 2 orang saksi tengok. Hak kena bunuh. Hak tu jelas tu tak ada qasamah ke apa hak tu. Hak tu kes bunuh lah. Hak ni dia tak mati lagi, hak kena bunuh. Tiba-tiba satu orang lalu, seorang. Dia pun royak kau kata. Seorang ni saksi, hak dengar daripada dia ni boleh pakar ke dia? Nak pakar ke tidak? Adakah memadai saksi ni dengan kata dia ala qawlihi orang hak kena bunuh tadi? Seorang saja kau kena 2 orang. Situ khilaf. Yang kedua, lauf min ghairi bayyinah. Lauf itu maknanya ada petunjuk-petunjuk kau. Ada tanda-tanda kau yang menunjukkan orang yang disebutnya itu sebagai pembunuhnya. Ada tanda-tanda kau. Lauf min ghairi bayyinah ala muayanatil qatl. Ada ke tidak? Misalnya kita kata memang tempat tu tak ada orang. Lepas pada tu ada satu orang tubik daripada tempat tu. Tempat tu tertutup. Dia tak tengok orang tu bunuh. Tapi lepas pada orang tu tubik, dia pun masuk tu kawan tu duduk berlepas. Dia pun royak orang tadi. Misalnya lagu mana? Itu laut tu orang panggil tu. Ada laut tu lah tu. Mana ada tanda-tanda bahawa orang tu, ataupun tangan dia dipisah ke ada, ataupun pistol ke ada ke, atau dia nampak kenali ke misalnya. Tapi itu bukan bukti, dia tak tengok betul. Itulah orang panggil laut. Setara tu boleh nak bawa ke tu kes itu. Kena 2 orang ke seorang. Ini pendapat Malik, Laith dan Syafi'i. Wa minal laut syahadatul adli wahdahu. Termasuk dalam laut juga kesaksian orang adil seorang. Itu laut. Dia kira laut ada tanda dah tu, ada petunjuk dah seorang saja. Ini juga pendapat sekumpulan. Begitu juga pendapat sekumpulan orang yang tidak adil. Kalau ramai, tapi dia tu tidak termasuk dalam orang adil mengikut syarat saksi ni, tapi ramai, itu juga termasuk dalam laut. Laut. Yang ketiga, ini apa ni, kes yang kedua dah ni. Bentuk yang kedua, laut min ghairi bayyinah, tanpa bukti. Yang ketiga panjang lah ni, dia sebut ni pun panjang ni. Bentuk-bentuk tu nak ada qasamah kalau tidak ada. Dalam kes lagu ni ada ke tak ada. Jadi banyak bentuk dia mari. Bentuk yang ketiganya, kalau 2 orang yang adil bersaksi tentang luka, fa'asha ba'dahu ayyaman thumma mata. Dia memang tengok orang tu luka, memang kena tikar kira-kiranya, tapi orang tu hidup lagi beberapa hari lepas pada tu. Lepas pada tu mati, tapi dia mati dalam keadaan tak sedar. Mati gitu dalam keadaan tak sedar. Malik dan Laith berkata ini lauf juga. Bila ada lauf boleh bawa jadi kes qasamah. Boleh dakwa lah, boleh dakwa sebab lauf juga. Syafi'i dan Abu Hanifah kata tidak ada qasamah di sini. Tidak ada qasamah di sini. Sebab apa? Sebab dia tengok luka tu tak tahu lagi kira orang tikar kau kira apa, tak pasti lagi. Lepas tu orang ni pensan, dia tak sedar diri sampai mati. Dia tak ada royak apa-apa pun. Kalau kes pertama tadi dia ada royak lain waktu tu. Tidak ada qasamah di sini. Bahkan wajib qisas dengan adanya kesaksian 2 orang adil, kata dia. Kalau dia tengok betul lah. Yang keempat, orang kena tuduh tu ada dekat orang kena bunuh, ataupun di sisi, ataupun dekat dengan tu, ataupun mari daripada arah tu, ataupun bersama dia ada alat pembunuhan, ataupun berlumuran darah, dan lain-lain lagi lah.
Di situ tidak ada binatang buas, tidak ada benda-benda lain. Yang mungkin kita nak katakan dibunuh oleh benda lain lah. Tidak ada. Ataupun lari, sekumpulan orang lari daripada tempat kejadian itu. Ini laut juga yang mewajibkan ada qasamah juga. Di sisi Imam Malik dan Syafi'i. Mana kalau lagu ni qasamah juga. Ada qasamah juga. Yang kelima, dua golongan berlawan, perang, bertetok kau apa. Lepas tu mati. Dalam kumpulan puak-puak tu ada mati salah seorang. Ni pun ada qasamah juga kes ni, lagu ni. Di sisi Imam Malik, Syafi'i, Ahmad dan Ishaq. Satu riwayat daripada Malik tidak ada qasamah kalau di sini, lagu ni. Bahkan kena diak atas golongan yang satu lagi. Golongan lawan dia tu, musuh dia tu, kena diak selalu. Tak payah qasamah kalau kes lagu ni. Sebab apa? Sebab qasamah ni tersembunyi, ni tidak tersembunyi, ni jelas dah dua pihak duduk berlawan. Kira-kiranya lawan dia adalah yang membunuhnya. Jadi kena diak. Ini sekiranya daripada salah satu daripada dua golongan tu. Tapi kalau daripada orang lain, fa'alat ta'ifatain dia tu, kedua-dua hak balas tadi kena bayar dia. Tu. Kedua-dua pihak. Yang keenam, bentuk dia. Orang mati didapati ada dalam kesesakan orang ramai. Tiba-tiba ada orang mati dalam itu. Syafi'i kata ada qasamah sini. Kes qasamah ada di sini dan wajib dia juga. Malik kata huwa hadar. Tak ada gapo. Tak ada gapo, hilang saja. Sia-sia je. Thauri dan Ishaq berkata wajib dia baitul mal, kena bayar dia kalau begini. Dan diriwayatkan seumpamanya daripada Umar dan Ali. Yang ketujuh, didapati orang yang kena bunuh tadi di satu kampung, satu golongan ataupun satu kabilah, satu kawasan lah. Malik, Laith, Syafi'i, Ahmad, Daud dan selain daripada mereka mengatakan tidak sabit dengan semata-mata mati di kawasan itu qasamah. Bahkan pembunuhan itu hilang sia-sia saja. Mana tak ada kena bayar apa-apa, mati saja gitu. Sebab apa? Sebab boleh jadi ada satu orang bunuh orang lain, lepas tu dia pergi buang di tempat lain, dia pergi tahut lain. Boleh jadi. Jadi kalau kita orang tempat tu kena semuanya, nyayo juga ke dia. Padahal dia tidak. Syafi'i kata kecuali kalau berlaku pembunuhan tu di kalangan musuh dia, memang hak dia bal. Situ. Dan orang lain tak ada situ, tak pergi situ. Jadi ini bermakna serupa dengan kisah berlaku di zaman Nabi SAW ni. Pergi ke Khaybar dan Yahudi tu musuh orang Islam. Musuh orang Islam. Jadi sebetul masuk tu. Masuk dalam kes itu. Maka ada qasamah. Ada qasamah. Nabi SAW telah memutuskan mengikut qasamah. Yani untuk pewaris-pewaris yang terbunuh. Sebab apa? Orang Ansar dan orang Yahudi memang ada permusuhan. Dan di sana tidak ada orang lain. Dalam kes ni, kalau Imam Ahmad ada satu pendapat serupa dengan Syafi'i. Abu Hanifah dan Thawri dan kebanyakan ulama Kufah mengatakan bila ada orang terbunuh di sesuatu kawasan atau di sesuatu kampung, ada selalu qasamah. Tak kira musuh ke tidak musuh. Dia banyak perincian ni. Jadi kita nak sebut mana-mana satu tu, di mana Nawawi cuba sebut dah ni. Cuba sebut. Jadi mungkin kepada orang yang tidak faham, dia kata, "Apa nak pakar hak mana so ni banyak gini mo ni." Bila hukum Islam jalan, dia nak pakar hak mana? Hak ni terpulang kepada pemerintah semasa. Dia kajilah. Ni bahas. Hak ada dengan kita. Depan kita sekarang ni bahas. Dia ada pendapat orang mujtahid yang sudah berpendapat gini-gini. Ada dalil dia. Kita tengok pula lah. Hak mana lebih kemah, hak mana lebih sesuai dengan kita. Ambil satu dan kita pakai hak tu. Kalau gini pakai gitu. Tak boleh pakai lagu lain dah. Tak boleh bebas mazhab. Sini tak boleh. Tak boleh nak talfiq. Tak boleh sini. Sini baru tak boleh talfiq. Tak boleh talfiq. Dia kata kita pakai mazhab ni.
Anak suruh lepas. Tak boleh. Dalam kes ni, hak talfik bab lain, hak orang kata talfik boleh tu, bab lain dia pun tidak kata semua perkara boleh. Dah. Dalam kes lain boleh lah. Kes hak individu, peribadi sendiri. Kita nak semayang, nak ambil air semayang cara Hanafi misalnya, boleh lah. Lepas tu nak batal cara lain, walaupun ada ulama kata tak boleh, tapi ada hak kata boleh. Ada hak kata boleh. Jadi hak tu tak ada ganggu siapa-siapa. Tak ada ganggu siapa-siapa, tu atas dia sendiri. Dia nak setuju dengan bini, dia tak batal air semayang, ikut dia ganggu siapanya, waktu tu. Jadi dia kata tadi saya ambil air semayang cara Syafi'i, ni batal dia setuju ni, lagu mana? Batal ke tidak? Kalau nak ikut Hanafi boleh ke tidak? Kalau dia ikut Hanafi pula, tadi ambil air semayang cara Syafi'i, boleh ke tidak? Ada ulama yang kata boleh, ada hak kata tak boleh. Hak kata tak boleh dia kata sebab berlaku talfik. Hak kata boleh tu berlaku talfik pun tak apa, kata dia. Sebab apa? Zaman sahabat dulu. Dia kata, orang kemudian dia kata tak boleh talfik. Nak macam mana nak kata tak boleh? Benda ni benda usul. Usul tu pun dia serupa furuk juga. Dia ada khilaf lagi hak usul tu. Kalau orang mengaji usul fiqh dia tahun lalu. Bahawa dalam usul tu pun ada khilaf. Jadi kita nak pegang apa? Kita nak wajibkan orang dengan satu pendapat. Sedangkan benda tu ada banyak. Apalagi tidak mengganggu siapa-siapa. Tapi kalau dalam kes lagu ni tak boleh. Bila kajian pakar ni, dia kena rayak istihar, maklum dah. Sini pakar lagu ni, lagu tu. Sebab kalau tidak, orang boleh melepaskan diri. Boleh melepaskan diri. Tak boleh lah. Dan kalau tidak, orang lain akan muskil pula. Apa dia lepas, kita tak lepas. Payah lagu tu. Dia kena pakar. Tapi kalau dalam kes tadi, tak apa. Sebab apa? Zaman sahabat-sahabat dulu, orang ni belajar dengan orang ni ambil ismayah. Pas batal ismayah, dia belajar dengan orang ni. Zaman sahabat dan tabi'in, tak ada siapa pun tanya, kamu tak dia ambil ismayah lagu mana? Lepas tu kamu batal lagu mana? Tak ada. Kalau orang lain kata sepakat, kemudian katakanlah kalau sepakat talfik tak boleh, ijma', katakanlah ijma' pun tak terpakai setelah tak ada ijma' dulu tu. Zaman sahabat tu tak ada ijma', zaman tabi'in tak ada ijma', tak terpakai hak kemudian ni. Kalau kita kata ijma', tak ada ijma', memang khilaf hak tu. Kalau kita kata pun, sahabat-sahabat tu tabi'in duduk buat ijma' mereka itulah boleh. Kita ni pula langgar ijma' mereka tu pula apabila kita puaji. Maknanya gitu. Apabila kita puaji, mesti kena lagu ni, bermakna kita langgar ijma' mereka. Kita yang salah. Tapi kalau kes lagu ni tak. Sebab tu sampai Sayyidina Umar, padahal banyak pendapat, dia pakai lagu tu, orang lain terima lagu tu. Tu cara dia jelas tu, jelas. Kalau Abu Hanifah kata lagu ni, tadi kata lagu lain, dia kena pilih lah. Kita kena tengok. Sebab itulah makna dia kena kaji sungguh dari segi qasamah ni, apa hikmah dia, apa falsafah dia, apa tujuannya, hak mana lebih molek. Kena tengok belakang. Lepas tu buat keputusan, ambil. Gitu. Dia undang-undang mana-mana pun gitu. Dia asalnya bahan tu banyak, ambil sebab waktu dipikir paling sesuai. Tak apalah. Ni bahan, dia kira bahan. Mengikut Hanafinya, tak ada sabit qasamah semua tu. Melainkan di sini. Kerana inilah bentuk yang Nabi SAW pakai hukum qasamah. Ni kata dia. Hak lagu ni. Abu Hanifah dia pegang ni. Hak lain tak ada kes qasamah. Baiklah. Kalau didapati seorang yang terbunuh di dalam masjid, mana penduduk kawasan tu kena bersumpah. Dan mana kalau dia bersumpah bahawa dia tidak terlibat dengan pembunuhan dan dia tidak tahu siapa dia hak pembunuh, dia kena bersumpah gitu. Maka wajib dia kau dia kerajaan kena bayar dia. Baitul Mal, bayar dia. Begitu juga kalau mereka mendakwa
pembunuhan itu terhadap penduduk satu-satu kampung, satu-satu kawasan. Lagu tu juga. Auza'i kata, ni pendapat Auza'i pula. Adanya orang terbunuh di mana-mana perkampungan ataupun kawasan mewajibkan qasamah. Mesti kena ada qasamah. Walaupun tidak ada kesan, tidak ada luka ke, tak ada. Begini juga pendapat Daud Zahiri. Ada lagu tu juga. Itu secara kasar. Lepas tu Imam Nawawi kata hadza akhiru kalamil qadhi wallahu a'lam. Jadi semua saat ni dia petik daripada qadhi Iyad, mari macam-macam. Tak apalah, secara kasar saja kita bagi tu, secara kasar. Hak akan datang mana kita nak tengok gol lain pula. Gol lain pula. Lepas pada tu hal lain ni tak ada belah mana, tak ada belah mana. Cuma dari segi adab lah, dari segi Nabi SAW suruh kecek orang tua, lebih tua, tu tetap ada adab. Tapi dari segi hak berkait dengan masalah ni sebenarnya tak ada. Fatastahiquna qatilakum aw sahibakum. Maknanya Imam Nawawi kata, kamu mendapat hak kamu ala man halaftum alaih. Kalau kamu bersumpah mendakwa golongan itu telah membunuh orang kamu, kamu berhak mendapat. Jadi hak ni hak apa? Adakah hak qisas ataupun dia? Situ ada khilaf. Ada yang mengatakan hak tu mana hak qisas. Jadi perincian dia tu kita akan sebut akan datang. Setakat ni nak tengok ni dulu. Ada khilaf di antara ulama. Wa'lam annahum Imam Nawawi kata, ketahuilah kata dia, baru harus bersumpah. Jadi nampaknya macam sumpah-sumpah ni benda tak tahu gitu ya. Tak tahu pun suruh bersumpah lagu mana. Takut kita muskil gitu. Imam Nawawi sebut sini, sebenarnya baru harus mereka bersumpah apabila mereka yakin ataupun berat sangka. Kerana ada laut tadilah kita kata laut, ada tanda-tanda ataupun petunjuk-petunjuk tadi, baru boleh nak bersumpah tu. Kalau tidak tak boleh. Nabi SAW kemukakan sumpah kepada mereka itu apabila telah didapati ada syarat ini pada mereka. Bukan maksudnya Nabi izinkan kepada mereka untuk bersumpah tanpa ada sebarang keraguan, tanpa ada sebarang syok, sebarang keraguan, tuduhan. Tak ada. Bukan lagu tu. Bahkan mereka sudah berat dah ni puak-puak ni kira-kiranya. Puak-puak Yahudi. Sebab itu mereka kata, bagaimana kita nak sumpah muka kita tidak saksi? Tetapi kok mana-mana pun dia ada berasa dah gitu, berasa berat kot tu dah. Tetapi oleh kerana tidak saksi betul, tidak tengok dengan mata kepala, bagaimana nak bersumpah? Ya Nabi suruh bersumpah tu mana tak apa dah. Kan tu kira tu. Cuma dia duduk muskil nak bersumpah-sumpah ni benda tu biar terang dulu kita tengok. Kalau tengok tak payah bersumpah dah, dah jadi saksi dah lah. Kalau tengok orang duk tengah bunuh tu, untuk qasam ni maknanya lebih halus lagi untuk menjaga nyawa seseorang manusia. Sehingga ada sangkaan macam tu pun boleh dah. Sangkaan macam tu pun boleh dah. Sangkaan berat sangka lah maksudnya. Kalau sangkaan sama berat tu tak boleh. Dia kena berat sangka. Zon itu makna berat balik ia. Di samping adanya laut tadi. Kalau tak ada laut tak boleh. Bukan kata mana bunuh selalu. Sebab apa? Dengan begini secara rekahnya kita boleh sebut, iaitu apabila buat gini kau orang tak berani lah. Ini cara hukum Islam ni, dia buat gini nak suruh masyarakat ni jaga anggota dia. Sebab apa? Kalau ada buat kita ni jenis tak cerdik, jenis jahat, jenis apa, boleh jadi sampai ke peringkat bunuh orang, buat kita lah nyaya. Kita kena bayar dia, tak ada pasal-pasal. Manusia ni kalau habis pitih dia, dia mikirlah sikit. Dia nak jagalah anak-anak dia, masyarakat dia tu dia nak jaga. Itu sah. Yang keduanya dari segi Islam ni makna dia jaga kepentingan ni masyarakat ni. Kalau pergi jalan mana-mana pun tak bimbang.
Tidak nanti maknanya ada saksi hak bunuh, saksi yang tengok orang duk tengah bunuh, tidak nanti lagi. Keadaan dia tu terjamin, asalkan ada law saja, sudah boleh dah bawa. Cuma tidaklah sampai bunuh pihak yang kena dakwa tu, tapi kena bayar ganti rugi, sudah kena dah. Kena dah. Dan kalau demo tu kata kita tidak bunuh, apakah mereka kena juga? Di situ ada khilaf. Kalau kita tengok hadis tadi, Nabi SAW bayar bagi pihak dia. Mana pihak kerajaan? Mana dikira cuai pihak kerajaan ni? Macam mana? Mana seorang rakyat dia ni tidak ada bahagian keselamatan lah, boleh kau apa kau yang jaga, sehingga boleh berlaku pembunuhan seperti itu. Dia kira cuai bagi pihak kerajaan, jadi kerajaan bayar. Ini mana kelebihan tu? Kelebihan kepada masyarakat tu, mana jaminan. Kalau mereka itu tak mahu bersumpah, mana puak-puak dia kena bayar. Sebab apa? Pembunuhan berlaku di kalangan dia. Bermakna masyarakat ni akan janganlah sama sekali berlaku pembunuhan di kalangan dia. Sebab kalau berlaku, susah. Kalau tahu, tak boleh nak susu. Sebab sumpah ni, sumpah 50 orang kena bersumpah. Orang kampung tu pilih 50 orang bahawa kita tidak bunuh, dan kita tidak tahu siapa pembunuhnya. Sumpahlah nak tahu. Kalau dia berani bersumpah padahal dia tahu, itu dengan Allah SWT. Allah SWT nak balas lagu mana, terpulang kepada dia. Lepaslah mungkin dalam dunia. Tetapi dengan sebab ada sumpah saat ni, mungkin hak mana tahu, hak ada agama tu, dia tak akan berani. Dia tak akan berani, dia akan royak. Dia akan, orang tu satunya selamat harta dia, yang kedua dia takut ni akhirat ni. Sumpah atas nama Allah ni, dia tak tahu, padahal dia tahu, dia akan royak. Dia tak siap sumpah, dia akan royak. Pecahlah rahsia, tertangkaplah orang pembunuh yang sebenarnya. Itu caranya. Takkan 50 orang tak tahu. Itu tujuan. Ini benda ni tak ada. Orang kafir tak pakar, Islam pakar. Kan molek tu kalau pakar tu, terjamin masyarakat. Supaya pembunuhan juga. Kalau pembunuhan tidak sengaja, bukan orang yang membunuh tu yang dia kena bayaran ganti rugi, tapi keluarga dia. Keluarga ni jadi sakit kepala lah. Ada seorang hak jahat di kalangan keluarga dia, mesti dia jaga, mesti dia ajar akhlak molek. Sebab apa? Dia takut piti dia hilang. Kalau pembunuhan sengaja, baru kena pembunuh tu sendiri kena bayar. Kalau pembunuhan tidak sengaja, tak kena. Biar adalah kata tanggungjawab keluarga, barulah jadi mesra kasih sayang di antara keluarga tu. Kata dia kau kukuh. Sebab apa? Kita kalau berlaku gapo-gapo dengan tidak sengaja, tepuh orang kau tidak sengaja, mati. Pak kena bayar dia. Bukan kita sendiri kena bayar, keluarga, pakak-pakak waktu. Itu cara dia nak bentuk masyarakat. Sebab itulah orang kata Islam ni, dia hukum jenayah dia bukan untuk hukum benda tu saja, tidak. Dia benar-benar baiki masyarakat, bentuk masyarakat. Masyarakat ni jadi baik. Supaya juga sini. Jadi orang tak akan berani. Tak akan berani. Sebab apa? Piti habis. Dia kena bayar. Kalau nak bersumpah, dia tahu, katakanlah dia tahu, takut. Jadi pecah rahsia. Pecah rahsia hak tu, hak sebenarnya nak igat orang, hak bunuh tu sebenarnya. Tapi dah tak tahu, tak pakat awak tak tahu gitu. Jadi takkanlah lepas saja gitu dah. Nyayalah. Sebab orang bunuh ni, dia rancang, dia mesti rancang tepat orang, kira-kiranya orang tak tengok. Takkan kita nak lepas gitu saja. Ini menunjukkan bahawa pemerintah Islam, hukum Islam, dia cukup jaga nyawa manusia. Tidak nanti ada saksi lah, barulah boleh apa-apa. Kes jenayah itu tidak. Bahkan kalau lagu tu pun boleh dah. Lepas pada tu pokok ni kata, Nabi SAW kata, kalau kamu tak bersumpah, biar pokok Yahudi bersumpah 50 sumpah. Dia kata lah, lagu mana dia nak bersumpah, dia orang kafir. Sini Imam Nawawi kata, menunjukkan ni kira mahkamah. Ini menunjukkan mahkamah Islam ni bukan untuk orang Islam saja. Silap orang kata mahkamah Islam ni untuk orang Islam saja. Dengan sebab itu tak boleh, kita tak boleh, kita tak kena ni mana berterusan gini. Mahkamah syariah saja, mahkamah syariah untuk orang Islam saja, tak kena. Dia kena mahkamah hak besar tu semua sekali Islam juga. Hak ni, inilah menunjukkan kita ni tidak merdeka mana. Barulah kita tanyalah diri sendiri, yang kita duduk akap bendera, kibar bendera semua tu sejauh mana arti kemerdekaan. Sebab apa?
Undang-undang orang putih hok duduk pakar, hok data lebih besar lagi daripada hok. Undang-undang. Sedangkan sini Imam Nawawi kata, dalam hadis ini ada dalil bahawa sah sumpah orang kafir. Puak-puak tu kata, lagu mana kita nak terima dia tu orang kafir? Dan Nabi kata dah kan, biar dia bersumpah. Takkan Nabi dalam keadaan tak boleh dia nak suruh orang tu bersumpah? Dia tahu dah lah, boleh lah tu. Lepas tu orang kafir nak sumpah lagu mana? Ikut dia, cara dia lah. Takkan dia nak bersumpah dengan nama Tuhan kita, dengan Quran? Takkan lagu tu. Maknanya boleh. Sebab tujuannya nak jaga keselamatan masyarakat ni, keamanan. Jadi kalau dia takut cara dia kafir tu pun, dia takut kalau pagi kita tak suci dia harus sumpah. Ketakatlah dia. Dia tak akan berani. Biar dia bersumpah dengan cara dia. Makna dalam mahkamah Islam boleh terima juga lagu tu. Bukan kata nak bersumpah dengan Quran belaka. Orang kafir kalau bersumpah dengan Quran tak ada gapo dia. Kitab dia lah. Baru dia takut. Ni alasannya bahawa dalam mahkamah Islam ni orang kafir pun masuk, dia bersumpah cara dia. Yang pentingnya kita nak tahu hak sebenar. Dia akan takut sebab itu berkait dengan agama dia. Dan sumpah orang fasik, sumpah orang Yahudi diterima juga. Lepas tu Nabi SAW bagi dia, bagi pihak dia. Bagi pihak dia. Tak apalah. InsyaAllah kita masa tak cukup, kita sambung akan datang. Jadi hak Imam Nawawi ni tak ada sebanyak mana. Wallahu a'lam.